Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi saya telah diminta untuk mengulas belanjawan 2024 ataupun rang undang-undang perbekalan ya, yang telah dibentangkan untuk bacaan kali kedua oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam ya, pada pukul 4 petang di Dewan Rakyat. So saya telah mengambil masa ya, sebab saya hendak meneliti beberapa perkara yang telah disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan semuanya buruk ya, bukan semuanya buruk, ada yang memang baik. So saya hendak meneliti, dan saya juga hendak meneliti pandangan-pandangan dan ulasan pihak-pihak lain sebelum saya membuat ulasan pertama. Okay. So saya nak buat ulasan yang bertanggungjawab, jadi anda dengar sampai habis ya, dan share ramai-ramai sebab seperti yang saya maklumkan, memang ada usaha untuk mengekang pencapaian live kita orang ni. Okay. Baik, pertama ya, sekarang bila kita cerita berkenaan dengan belanjawan 2024, kita perlu bersikap terbuka. Okey. Sebelum saya menceritakan mengapa saya kata belanjawan ini adalah belanjawan yang tak kena pada tempat dan bakal meningkatkan kos sara hidup, satu perkara yang saya lihat yang tidak disebut oleh pihak yang mungkin bukan penyokong kerajaan ialah langkah betul kerajaan untuk memperkenalkan subsidi secara bersasar. Jadi kerajaan telah mengumumkan, Anwar telah mengumumkan bahawa bantuan sara hidup rahmah ya, bantuan kepada rakyat bujang ke yang ada keluarga dan sebagainya, telah ditingkatkan daripada 8 bilion kepada 10 bilion, iaitu peningkatan 2 bilion. Nah, peningkatan 2 bilion ini tak banyak, sebab yang mendapat manfaat daripada peningkatan 2 bilion ini adalah 9 juta rakyat Malaysia yang dewasa. So 9 juta rakyat dewasa ni akan mendapat manfaat daripada peningkatan 2 bilion ni dalam pelbagai cara, bergantung kepada sama ada mereka bujang, dah kahwin, berapa anak dan sebagainya. So kalau kita buat congakkan kasar pun, kita anggap semua terima sama pun, ianya hanya peningkatan RM224 lebih kurang tu setahun ya, yang akan diagihkan secara berfasa. So ini tidak banyak. So saya tidak lihat ini sesuatu yang boleh dibanggakan. Tetapi apa yang saya setuju adalah pengurangan subsidi secara berfasa mulai tahun depan, supaya orang golongan kaya tidak akan mendapat manfaat subsidi sewenang-wenangnya, ianya lebih tertumpu kepada golongan yang miskin atau berpendapatan sederhana menerusi bantuan-bantuan. Jadi subsidi akan diubah kepada bantuan, dan apabila kita kurangkan penikmatan subsidi oleh golongan kaya, ianya membawa kepada penjimatan mungkin beberapa bilion ringgit. So ini sesuatu yang baik ya, okey. Tetapi mengapa saya kata belanjawan ini tidak kena pada tempatnya? Kerana apabila kita melakukan langkah-langkah ini, ianya perlu disusuli dengan langkah-langkah lain yang mencerminkan dasar kerajaan berdasarkan perkembangan sosioekonomi atau perkembangan ekonomi dunia terkini. Sekarang ini negara kita sedang berdepan dengan beberapa krisis. Nombor satu, krisis bekalan makanan. Dan krisis bekalan makanan ini diselubungi misteri. Contohnya krisis bekalan beras ya. Beras tempatan 67% kita keluar, beras import 33%. Tetapi bila jadi krisis bekalan, beras tempatan tidak boleh ditemui, tapi beras import berlambak dalam pasaran. Jadi orang timbul tanda tanya, macam mana yang 67% ni tak boleh jumpa, tetapi yang 33% ini boleh jumpa dan banyak ya. Kemudian ada laporan-laporan daripada ADUN sendiri yang mengesahkan mereka telah buat lawatan dan beras import dicampur dengan beras tempatan, kemudian dijual sebagai beras super import dengan harga yang tinggi.
Ya, kemudian maklumat-maklumat tidak tepat berunsurkan fitnah yang telah dilemparkan kepada kerajaan negeri Kedah, seolah-olah kerajaan cuba mengalih perhatian daripada sesuatu yang mereka tidak ingin rakyat tahu. Ya, mereka cuba beri gambaran palsu Kedah ni terlibat dalam skandal beras dan macam-macam lagi. So bila saya lihat belanjawan, saya nak lihat dasar kerajaan dalam menangani krisis bekalan makanan, krisis harga makanan. Jadi apakah langkah-langkah yang diambil untuk memperbetulkan krisis ini, mencari punca krisis ini, dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkannya, ya, supaya mungkin harga barang menurun. Ini kita nak lihat daripada belanjawan. Kita juga nak lihat dari sudut pelaburan. Okey, bila kerajaan meningkatkan jumlah peruntukan bagi belanjawan, duit itu perlu datang daripada sumber tertentu. Sumbernya mana? Ya. So kita nak tahu pelaburan yang diluluskan tahun 2023 yang mungkin boleh dimanfaatkan bagi 2024, ataupun pelaburan yang sudah diluluskan buat 2024 perlu diberitahu kepada kita. Setakat yang saya tahu, kerajaan ini selama ni 2023 ni hanya ceritakan komitmen, perjanjian, keyakinan yang diberi oleh pelabur untuk melabur di negara ni, tetapi ini tidak disusuli dengan mana-mana kenyataan pelaburan yang sudah diluluskan di negara ni. Kalau 2022 264 bilion pelaburan diluluskan di negara ni. Pada 2023 saya lihat Anwar setakat bercakap pergi luar negara, bercakap berkenaan komitmen. Yang terbaru pun dia cakap berkenaan komitmen Jili, tetapi tidak ada apa-apa yang telah diberitahu bahawa ini telah diluluskan, itu telah diluluskan. Saya khawatir pelaburan tidak masuk dan data tidak menipu. Ya, data bursa menunjukkan berbilion ringgit aset pelabur mengalir keluar negara ni berbulan-bulan lamanya. So negara tengah mudarat. Jadi dalam belanjawan saya nak lihat sumber pendapatan negara untuk merealisasikan belanjawan ini. Saya nak lihat, ya, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan ada sumber pekerjaan atau kerjaan meningkat menerusi disebabkan pelaburan dari luar negara dan sebagainya. Saya tak lihat apa-apa. So ini yang kita nak lihat. Kemudian kita nak lihat langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menangani isu mata wang negara. Jadi langkah-langkah boleh diambil, contohnya untuk memperbaiki ekspor internal domestic consumption, ya, cara untuk mengelakkan, ya, atau dari dana negara ni daripada mengalir terlalu banyak ke luar negara, tapi sebaliknya meningkatkan dana masuk ke dalam negara, US dollar dan sebagainya. So pendek kata, bila saya lihat belanjawan ini perlu membayangkan kepada saya ataupun mencerminkan dasar kerajaan dalam memulihkan dan membangunkan ekonomi serta mata wang negara. Tidak ada. Sebaliknya, apabila kita lihat belanjawan, apa yang kita lihat ialah kerajaan memperkenalkan cukai-cukai baru, meningkatkan cukai SST daripada 6% menjadi 8%, dalam pada ringgit Malaysia mencapai paras terburuk dalam sejarah. Terburuk dalam sejarah, saudara-saudari. Terburuk dalam sejarah di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Jadi Anwar Ibrahim bertanggungjawab menerusi belanjawan untuk memberitahu kita atau membayangkan langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan, cerminkan dasar kerajaan yang boleh yakinkan pelabur dan juga rakyat bahawa kerajaan tahu cara menangani isu keruntuhan ringgit. Ini tidak. Sebaliknya, dia hanya fokus kepada nak naikkan subsidi, meningkatkan pendapatan kerajaan, dan dia kata bila dia naikkan cukai, ya, daripada 6% kepada 8, dan dia beritahu ini tidak ada berkait dengan makanan, minuman dan sebagainya. Mana tidak akan mempengaruhi harga makanan dan minuman. Bila anda naikkan cukai ini semestinya akan meningkatkan kos pengangkutan, logistik dan sebagainya. Bila benda-benda ni, pengangkutan, logistik dan sebagainya ni, kos dia meningkat, ianya akan meningkatkan lagi kos harga makanan, minuman dan sebagainya, yang lah ni pun dah ke tahap menggila. Ya, so ringgit terburuk. Langkah kerajaan akhirnya akan memudaratkan rakyat. Kemudian subsidi tertentu ditarik. So saya lihat bajet ni tidak kena pada tempat
dan akhirnya akan memudaratkan rakyat. Dan kerajaan sebenarnya telah menunjukkan secara tidak langsung bahawa dia tidak tahu cara nak tangani masalah atau krisis ekonomi, krisis mata wang, krisis harga barangan, krisis kos sara hidup, krisis bekalan makanan. Ya, so bajet ini ada baiknya, dan satu yang baik yang saya lihat adalah dia agihkan subsidi secara bersasar dengan cara menukarkannya menjadi bantuan kepada golongan yang memerlukan dan mengurangkan subsidi buat golongan kaya. Tetapi itu bukan harus jadi tumpuan masa ni. Tumpuan masa ni adalah macam mana nak hentikan, kalau tak boleh nak selesaikan, sekurang-kurangnya hentikan keruntuhan ringgit, hentikan kemudaratan ekonomi yang lebih lanjut. Ya. So tidak ada apa-apa bahasa yang ada di dalam belanjawan ini yang boleh memberi tahu pelabur luar bahawa sekarang anda boleh yakin dengan negara kita. Bukan hanya anda bertumpu untuk berlabur di contohnya Thailand, Indonesia, Filipina, anda juga boleh mempertimbangkan negara ni. Tidak ada. Okay, so belanjawan ini mungkin sesuai untuk era lain ke, zaman lain ke, bukan untuk zaman sekarang. Ianya tidak kena pada tempat. So itu ulasan saya berhubung bajet, ya. So saya bukannya hendak kritik melulu. Ada orang dia tak sentuh berkenaan dengan isu subsidi bersasar. Saya beritahu ianya sesuatu perkara yang baik, tetapi tidak kena pada tempat. Okay. So kerajaan telah menonjolkan bahawa mereka selepas hampir setahun mentadbir negara ni, dia tidak ada apa-apa idea macam mana nak selesaikan krisis-krisis yang melanda. The government does not have a clue how to settle the economic crisis, the food crisis, the currency crisis. Ya, so ini satu masalah besar. Apabila orang yang membentangkan tidak tahu dan dia bergelar Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, maka kerajaan ini sedang membawa negara kita ke arah darurat. Sebab itu saya dah lama beritahu langkah terbaik ialah pengisytiharan darurat. Ya. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.